Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Rusmini yang sempat bersama dengan saya pada malam ini? Begitu juga Yusri Tajri, ya saudara. Saudara Syamsul Anwar, apa khabar? Saudara Baru Zaman, Zamari LC. Dah Siti Hasmah, Azrul Jalil, Izzuddin. Itu juga dengan saudara bin Haji Arsyad, Anggrek Rimba, Faizal Acul, Saidi, saudara Mazuka, Oping Temu, Etan Likas. Apa khabar Tan? Ini teman-teman kita yang berkesempatan. Nampak guys, saya punya Instagram cuba nak diganggu. Puan Syarifah Hafifah. Begitu juga dengan Jalil Mahmud, Saudara Rahmat Abdullah, Muhammad Mazin, Muhammad Hashim, Muhammad Din, Rubidin. Apa khabar Bi? Azizul Abdul Hamid, katanya tolong share saudaraku. Saudara Effendi Hamid, terima kasih. Saudara Hashim Atan, apa khabar saudara? Saudara Khoyum Amri. Begitu juga dengan Putra Benih Kelapa, saudara Mak Firdaus, AFX Tam, di Instagram. Di TikTok ni macam-macam nama ada ya saudara. Saudara Ahmad Zaki, saudara Abdul Gaful Abdul, Abang Rusli, saudara Medan K, Waya Mounts, Joka Karim di Instagram, saudara Malik Karim, saudara Zek Zai, begitu juga dengan Junaidi Hakim, DRS Tendang Hajiji, tak tahulah saya, saudara Fahmi Ilyas, saudara Abdul Malik, saudara Hashim Ilyas. Apa khabar? Lama tak dengar cerita orang Melaka. Saya suka Perancis, sabar dulu sikit lagi saudara Amran Mat Said, Lim Bunciang, apa khabar? Rusni Kuringot, Nasir Gani, Benih Kelapa, J-Rock kejayaannya, Tadika, Dazai, Azli, Cik Norlia dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Gigi masih lagi tak berapa sihat, masih lagi berdenyut-denyut. Tapi sebagaimana yang saya katakan saudara, saya berjanji kalau badan saya sihat, saya akan bertemu dengan anda, berusaha untuk memberi serba sedikit pencerahan yang sekadar yang saya tahu saudara. Baik, seperti biasa malam ini, hari ini hari Ahad saudara, 19 Disember, hari yang ke 1006. Dah 1006 hari dah saudara, COVID-19 masih lagi berlegar di bumi bertuah ini saudara. Dan menurut laporan yang saya terima daripada sahabat kita saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, nampaknya semalam ada sedikit pengurangan. Daripada 1138 disusut kepada 993 jangkitan, menjadikan jumlah kumulatif yang terkumpul saudara adalah 5,017,016 orang yang dijangkiti oleh virus corona sejak 1006 hari saudara. Dan cuma semalam ada 5 kematian. Saya mengharapkan dalam musim-musim banjir begini saudara berhati-hati sebab virus corona mudah merebak. Suasana sejuk dan musim banjir ya saudara. PH Bagan Datuk, terima kasih Pakatan Harapan Bagan Datuk, saudara Ahmad Ehsan, Abang Sayang, saudara Jane. Dan daripada laporan yang saya terima, ya saudara Mat Sani, saudara Jonit Hamzah, saya melihat terdapat peningkatan di 5 negeri. Walaupun disusut 900 lebih, tetapi ada 5 negeri yang meningkat. Sementara Johor dan Kedah kekal jangkitannya seperti mana kemarin. Itu Johor 26 jangkitan dan Kedah 55 jangkitan. Lain-lain negeri tidak berubah saudara. Ada 9 negeri berjangkitan dan cuma negeri Selangor saja jangkitannya mengatasi jumlah 100, iaitu 366. Lain-lain negeri alhamdulillah berada di bawah 100 jangkitan. Mudah-mudahanlah, saya rasa bukan tak letih-letih juga, saban hari dah 1006 hari saya melaporkan, minta-mintalah kalau boleh supaya waktu ini tak terluang banyak sangat memberi laporan. Mudah-mudahan virus corona ini segera beredar saudara. Baik, dalam hujan begini, musim banjir begini, musim bola, berniaga, teruskan juga mencari rezeki yang halal saudara.
Jadi sebab itu kalau saudara punya produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 0113341241 agar saya boleh mewawarkan produk saudara. Dan Al-Azhar masih lagi berniaga Senangi Al-Bakhurnya bersama juga dengan wangi-wangian daripada tanah Arab. Andainya anda berhubung dengan Al-Azhar tak dapat, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Berdenyut pula gigi ni saudara. Jangan lupa saudara, Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Dan bagi teman-teman di Lembah Kelang, boleh hubungi saudara Syauqi 0123535703 untuk mendapat bekalan buah-buahan yang akan terus dihantar ke rumah saudara. Juga jangan lupa saudara, popiah sira Lady Maria. Sakit-sakit gigi pun makannya saya masih lagi mengasyikkan. Rasanya pedas, rangup dan manis. Jangan lupa popiah sira Lady Maria. Boleh dihubungi saudara Nizam. Saudara hubungi saudara Nizam di talian 0194351203. Jangan lupa saya ni dalam keadaan sakit gigi ni makan tak banyak, jadi angin naik. Jadi kalau saya bagi pencerahan ni terganggu, minta maaf saudara ya. Dan jangan lupa saudara, kita bersama dengan tokoh jamu kemaman, sahabat saya Saudara Zul, di talian 0199170449. Jangan lupa boleh layari juga di internetnya tokoh jamu kemaman. Antara produknya hari ini saya nak tunjukkan ialah Trust Health, iaitu kapsul untuk resdung. Ini mengatasi masalah alahan dan gangguan hidung ataupun merawat sesama, bersin dan hidung tersumbat. Ia turut mengawal gatal-gatal di muka, hidung. Kalau kita ada resdung, selalunya muka kita selalu gatal. Dan sakit mata, sakit tekak, merawat masalah sakit kepala, migrain dan mata berpinar. Ya saudara, ia turut mengatasi kulit muka yang berjerawat serta nafas yang berbau. Ini disebabkan oleh resdung saudara. Jadi boleh memesan daripada Saudara Zul, toko jamu kemaman, Trust Health Capsule. Minta kat dia, telefon dia, tanya dia tentang Trust Health, iaitu kapsul resdung. Hubungi beliau di talian 0199170449. Dan juga ini produk yang dihasilkan olehnya sejak daripada tahun 1968. Lama dah dia menghasilkan, iaitu abstrak, jeli gamat abstrak, kerana ia untuk memulihkan luka dalaman, seperti pembedahan, waktu bersalin dan juga bekatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma, masalah angin medu, dan juga melegakan sistem pernafasan. Sesuai untuk orang yang mengalami kencing manis dan darah tinggi. Juga sesuai untuk rawatan susulan bagi mereka yang dijangkiti oleh COVID-19. Dah baik, makanlah jeli gamat tadi saudara untuk rawatan susulan. Hubungi Saudara Zul, tokoh jamu kemaman 0199100449. 917 ya saudara, 917 0991700449. Kita berdoalah supaya perniagaan Saudara Zul terus maju saudara. Baik, usai ini pencerahan tentang e-commerce, kita masuk tentang naluri kehidupan. Ini penting saudara untuk dijadikan landasan kehidupan kita sebagai panduan saudara. Tak lebih, saya bukan ustaz, tapi bila tahu teman-teman menghantar kiriman, macam sahabat saya daripada Johor, dia hantar kiriman, warga Johor dia banyak menghantar kiriman kepada saya. Katanya, apakah benar ujian hidup ini menghilangkan rasa bahagia? Ini apakah benar ujian dalam kehidupan ini menghilangkan rasa kebahagiaan dalam kehidupan kita? Jadi apakah kerana sakit, macam saya sekarang sakit gigi saya, usia tua macam saya ni juga, ataupun cercaan manusia, kemiskinan, kegagalan, kekalahan dan lain-lain, itu ujian hidup ini menjadikan kita hilang rasa bahagia? Sebenarnya jawapannya tidak saudara. Tak ada, semua itu tak menghilangkan rasa bahagia kita. Sakit gigi pun, dapat berjumpa dengan saudara pun saya rasa bahagia saudara. Jika kita beranggapan bahawa ujian hidup itu penyebab hilangnya bahagia, maka kita termasuk dalam golongan orang yang pesimis, yang beranggapan tidak ada kebahagiaan di dunia.
Jadi sebenarnya hakikat hidup adalah untuk diuji. Itulah peraturan hidup yang tidak boleh dielakkan. Sekiranya benar-benar ujian itu penyebab hilangnya bahagia, maka tidak ada seorang pun manusia yang akan bahagia. Kerana setiap manusia di dunia ini pasti akan diuji. Ya, sebab itu macam contoh saudara, seperti air limau nipis. Jika diletakkan di atas tangan yang biasa, tak ada apa-apa. Tapi jika perahan air limau nipis itu diletakkan ataupun dititiskan ke atas tangan yang luka, maka pedihnya akan terasa. Jadi apakah yang menyebabkan rasa pedih itu? Air limau itukah atau tangan yang luka? Jawapannya adalah luka di tangan itu, saudara. Air limau itu umpama ujian hidup. Manakala tangan yang luka itu ialah hati yang sakit. Hati yang sakit ialah hati yang dipenuhi oleh sifat-sifat mazmunah. Seperti takbur, hasad, dengki, marah, kecewa, putus asa, dendam, takut, ataupun cintakan dunia lebih, gila dipuji, tamak dan lain-lain. Itulah penyakit hati yang sakit, saudara. Jadi ujian hidup yang menimpa diri hakikatnya menimbulkan sahaja sifat mazmumah yang sedia bersarang dalam hati. Bila diuji dengan cercaan manusia, timbul rasa kecewa, timbul rasa marah atau dendam. Bila diuji dengan harta, muncul pula sifat tamak, gila dipuji dan takbur. Oleh itu saudara, kemiskinan, cercaan manusia dan lain itu bukanlah penyebab hilangnya rasa bahagia. Tapi rasa kecewa, marah dan tidak sabar itulah yang menyebabkan kita merasa kecewa dalam hidup. Jadi oleh itu insyaAllah saudara, ujian hidup hakikatnya hanyalah menyerlahkan saja realiti hati kita yang sudah tidak bahagia. Saudara, sebab itu tiap-tiap ujian didatangkan oleh Allah SWT, bersyukur. Sakit gigi pun syukur. Tapi masih lagi saya boleh berkata-kata. Ada orang langsung hilang suara, langsung tak boleh bercakap. Itu keadaannya saudara. Dan kita masuk segmen mutiara kata kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Terima kasih Tan Sri. Katanya maksiat itu sering terjadi gara-gara warganya sering berbicara sesuatu yang tidak perlu dan memandang hal yang tidak perlu dipandang. Oleh itu insaflah, ucapan dan pandangan kemaksiatan itu merupakan pintu-pintu paling banyak menghasilkan dosa. Kerana lidah dan mata merupakan dua anggota tidak pernah jemu dan bosan untuk berinteraksi sama insan dengan baik. Saudara, jadi itulah kata-kata mutiara kiriman sahabat kita, Tan Sri Osu Sukam dari Sabah, saudara. Beliau selalu menghubungi saya, kami sering berbual-bual, berbicara tentang suasana politik semasa. Saya lain tak ada untuk sering mengingatkan pada teman-teman, terutama sekali pimpinan negara, supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kuatir. Saudara mana ni, seusaha kami amat kecewa, kami undi BN nak tolak DAP. Siap saudara, siap. Sakit gigi saudara, sebentar. Baik saudara, kita mohon agar pimpinan negara tidak membelanjakan wang negara tanpa had, kerana kita bimbang, khawatir negara akan muflis. Saudara, hari ini saudara adalah hari yang ke-15. 15 hari sudah wujudnya kerajaan perpaduan yang berusaha, yang berjanji untuk menangani derita rakyat. Saudara, dan sebab itu bicara kita malam ini adalah debaran dalam penantian, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun untuk mengingatkan kita dengan bidalan-bidalannya, saudara. Kata Pak Nazil, berkemeja batik sambil bergaya, berbudi bahasa menegur pemimpin. Ahli politik kaya raya, rakyat biasa tetap miskin. Itu Pak Nazil memberi pencerahan, memberi kenyataan bahawa yang kaya raya adalah orang politik. Sedangkan rakyat biasa, kalau miskin itu tetaplah miskin, andainya mereka tidak disantuni ataupun nasib mereka tidak diperjuangkan. Tambah Pak Nazir lagi, putri kaidah orangnya gelis, hatinya hiba sambil bermenung. Tahu sudah diri itu bilis, jangan cuba berkawan dengan jerum. Dah tahu diri itu orang kecil, kita ni orang kecil.
Aku orang kecil, engkau orang besar. Aku ibaratkan semut merah, kau ibaratkan gajah. Jadi dah tahu diri tu ikan bilis, kecil. Janganlah cuba nak berkawan dengan jerung. Kena telan lah jawabnya, saudara. Terima kasih Pak Nazil. Gelis tu maksudnya cantik, saudara. Putri Kaidah orangnya gelis, bukan geli. Kalau orangnya geli, lain maksudnya. Gelis, saudara. Terima kasih Pak Nazil. Baik. Saya sebelum memberi pencerahan, saya mesti memberi peringatan. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga sebarang tulisan, saudara. Asal servis, bola dah mula. Bola saya rasa pukul 11 katanya. Sabar, saudara. Tak apa. Sambil-sambil tengok bola, dengarlah bicara saya sambil kita ngomel-ngomelan, saudara. Saudara. Dan saya perlu memberi peringatan, kalau anda menghantar kiriman, anda juga harus bertanggungjawab atas setiap kiriman yang anda lakukan, kerana saya tak mampu untuk memantau setiap tulisan anda. Ingat, ini adalah pencerahan politik dan bermatlamatkan untuk memberi informasi. Tidak lebih daripada itu. Segala apa yang saya lontarkan dari segi berupa pandangan, kita berpijak pada paksi. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Saudara, itu keadaannya. Dan kalau saudara nak menyantuni, gunalah bahasa-bahasa yang harmonis. Jangan bergaduh menggunakan carut-mencarut. Saya tidak mengizinkan halaman saya ini digunakan begitu. Saudara, servis bebaskan bosku, insya-Allah. Saudara Nur Asri Muhammad, apa merepek tu? Apa terpulang pada anda? Kalau anda mengatakan saya merepek lah. Kalau saya melabun lah. Terpulang. Saudara, baik. Saudara, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia masih kekal dengan mengeluarkan jamaran ribut petir yang akan melanda kebanyakan tempat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya selama 3 hari, ya saudara. Dan antara kawasan ribut petir di Semenanjung, iaitu di Jeli, di Kelantan, saudara, Jeli, Tanah Merah dan Kuala Krai. Di Terengganu, di Kemaman, di Pahang, di Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin. Johor, di Johor pula, di Segamat, Keluang dan Mersing. Di Sarawak, jaga hati-hati teman-teman kita yang tinggal di Miri dan Marudi. Di Sabah, kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan Beaufort. Dan pantai barat, iaitu Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu. Saudara, sepanjang daripada 17 hingga 20 Disember, saudara ini, mengikut laporannya, ada banjir besar mungkin berlaku. Begitu juga pada 22, kalau dia susut daripada 20 bulan lusa, maka dia akan berulang pada antara 22 ke 26. 22 ke 26 hari bulan mungkin berlaku banjir besar juga. Jadi saya harapkan teman-teman sentiasa berwaspada dan mengikut arahan pihak berkuasa, kerana angin kencang monsun berpotensi membawa banjir. Kalau kawasan anda terperangkap dalam banjir, hubungi bilik gerakan pantas 03 551 05811. 03 551 05811. Ini dibuka 24 jam. Saudara, bilik gerakan pantas. Setakat ini, saudara, Macang sudah pun hampir 1,000 orang penduduk dari 4 kampung, di Kampung Binjai, Kampung Pekalan Jetas, Kampung Baru dan Kampung Butik Kecil, sudah pun terputus hubungan selepas jambatan yang menjadi laluan penghubung utama kampung berkenaan dilimpahi air sungai sejak awal pagi tadi, saudara. Itu di Macang, saudara. Yang ke penduduk kampung, Jambatan Binjai ke Mahang mula ditengahi air setinggi 0.3 meter berikutan hujan lebat sejak semalam. Dan ini kali kedua katanya jambatan yang dianggap sebagai laluan utama penduduk ditenggelami air. Manakala sementara itu, menurut laman web, setakat jam 1.45 tengah hari tadi, 3 sungai di Kelantan sudah melepasi paras bahaya. Dah lepas paras bahaya, saudara. Iaitu di Sungai Lanas, di air Lanas, di Jeli, 29.74 meter. Di Sungai Golok, di Tanah Merah dengan bacaan 25.3 meter. Dan Sungai Golok di Rantau Panjang 9.44 meter. Jadi sebab itu dalam masa itu 4 sungai melepasi paras amaran. Itu Sungai Pergau di Jabatan Jeribung, di Kuala Belah, di Jeli,
Sungai Lebir di Kampung Tualang, Kuala Kerai, Sungai Golok di Kuala Jambu, Tumpat dan Sungai Semarak di Jabatan Melo. Manakala Sungai Kelantan di Kuala Kerai berada pada tahap berwaspada, saudara. Jadi jumlah mangsa banjir di Kelantan, Perak menunjukkan peningkatan yang tinggi. Johor berkurangan, sementara Terengganu kekal. Saudara, di Kelantan sudah 1584. Itu setakat pukul 1.30 tadi, saudara. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 712 mangsa berlindung di Sekolah Kebangsaan Tok Deh, Sekolah Kedai Tanjung, Sekolah Kebangsaan Gual Priuk, Masjid Mukim Padang, Pusat Pindahan Sementara di Putat 7 dan Sekolah Kebangsaan Kubang Kual. Kalau saudara tidak berhampiran, bagaimana saya pesan semalam, kalau ada makanan, saudara beli makanan yang dah masak, hantarlah ke pusat tersebut. Di Perak pula, jumlah mangsa banjir ditempatkan satu-satunya PPF beroperasi ialah di Sekolah Kebangsaan Sungai Tiang Darat. Ini di Bagan Datuk ni rasanya. Begitu juga Sekretariat JPN memaklumkan Pusat Pindahan Sementara menempatkan mangsa banjir dari Kampung Sungai Belakang, Kampung Sungai Tiang dan Kampung Sungai Nipah Darat di Bagan Datuk, tempat Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri pagi tadi beliau telah pun bergegas pulang ke Bagan Datuk, kawasan beliau, untuk menyantuni warga yang terkesan oleh banjir, saudara. Sementara itu di Johor, 3 pusat pindahan sementara masih beroperasi. Di Segamat, iaitu Kampung Semberang Batu Badak, Kampung Batu Lima dan Kampung Kuala Paya yang menempatkan 75 orang daripada 21 keluarga setakat jam 8 malam semalam. Saudara, semua penduduk kampung semua penduduk adalah dari Kampung Seberang Batu Badak, Kampung Batu Lima dan Kampung Kuala Paya. Dan di BBN memaklumkan PPS Sekolah Agama Pengkalan Batu di Mersing telah pun ditutup petang tadi. Alhamdulillah. Di Terengganu, jumlah mangsa yang masih berada di PPS Sekolah Kebangsaan Atas Tol Kuala Terengganu, PPS tunggal yang beroperasi ketika ini, saudara. Saya juga menerima berita sahabat saya, saudara Abdullah Mamat dari Kuala Kerai. Dalam kirimannya dia mengatakan air dah mula naik, terutamanya di Pasir Putih. Agak teruk juga keadaan banjirnya, saudara. Keadaan di Kelantan saat ini sudah mula banjir, dan benar-benar dia banjir. Selalunya kata saudara Abdullah Mamat, banjir ini 3 kali berulang. Artinya 3 tahap. Tahap pertama sekarang ni lah di Kelantan, banjir, kemudian dia surut. Kemudian dia ada lagi banjir kali kedua. Dalam 2-3 hari selepas tu naik balik banjir, kemudian disusut balik, dan yang paling besar adalah banjir kali ketiga. Itu menurut saudara Abdullah Mamat. Selalunya dia kata kali pertama tu surut, dan berulang kali kedua, dan lazimnya agak teruk adalah kali ketiga. Jadi teman-teman di Kelantan, berhati-hati sebab banjir sudah menerpa. Jangan asyik main air, saudara. Kerana rakyat Kelantan yang ingin keluar dari negeri Kelantan juga, yang mau menuju ke Kuala Lumpur, dinasihatkan supaya mendapatkan informasi atau maklumat terkini mengenai situasi terkini jalan-jalan utama. Artinya di Kelantan dah besar banjirnya. Ini kerana menurut pengarah Jawatan Bomba dan Penyelamat di Kelantan, Saudara Zainal Mat Asin, berdasarkan informasi yang dikeluarkan, beberapa jalan utama telah pun naiki air sejak pagi tadi, saudara. Antara jalan yang terjejas ialah Jalan Kota Baru Pasir Putih di Bukit Abal dan Jalan Kota Baru Macang di Pulau Condong. Naiki air tidak boleh lagi dilalui oleh kenderaan ringan. Manakala Jalan Kota Baru Kuala Kerai beramping dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Samad Pengkalan Gong, Jalan bypass di Macang, PPR Macang, Jalan Pengkalan Rakit, Batu Karang, Masjid Padang licin, masing-masing ditutup kerana semua kenderaan. Artinya air tinggi, saudara. Itu menurut kenyataan tersebut. Sementara itu jalan kampung dan alternatif lain seperti di Macang, di Pasir Putih, Kuala Kerai, Jalan Tok Bok di Selising, Pasir Putih, Gong Kelih, Kampung Surau ke Kampung Cengal Pulas, Jalan Bukit Sirih ke Kampung Bedal, Jalan Sungai Durian, semua kenderaan ringan turut ditutup. Artinya kereta-kereta kecil tak boleh, lori besar boleh. Itu keadaan, saudara. Dan jumlah mangsa banjir yang berpindah terus meningkat. Ini di Kelantan, laporannya adalah 3,011 mangsa, saudara, membabitkan 893 keluarga. Jadi Tok Wakil yang menang baru ni jadi wakil rakyat, tak payah nak sibuk datang Kuala Lumpur lah. Tanganilah rakyat anda di kawasan anda.
Dan ini menurut laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, amaran hujan berterusan terus dikeluarkan, dan ini dalam keadaan yang di semua tempat di Kelantan, dan agak bahaya di mana hujan sangat lebat jangka berlaku di Kelantan sehingga hari Rabu, saudara. Jadi kalau teman-teman yang nak balik ke Kelantan tu, fikir-fikirlah. Di Kuala Terengganu, penduduk kawasan berisiko dan terjejas banjir diminta supaya tidak panik dan sesepeka dengan amaran. Jadi saudara, keadaannya banjir gelombang kedua ini telah dijangka. Sebab Terengganu sudah pun mengamali banjir kali pertama. Sekarang ni datang kali kedua. Di Kelantan baru kali pertama. Sudah pun beberapa jalan ditutup sepenuhnya kepada kenderaan. Jadi di Terengganu sekarang ni sudah masuk ni fasa kedua. Jadi warga di Terengganu berwaspada. Kalau kita punya saudara, hubungilah saudara kita, mereka yang menghadapi musibah itu. Sabarkan mereka, tenangkan mereka. Kalau anda tinggal berhampiran dengan kawasan terjejas yang ada PPS, bantulah warga kita yang terjejas kesan banjir. Saudara, itu laporan banjir di Pantai Timur. Perak cuma di bahagian Datuk. Di Johor saya tak berapa dapat banyak. Katanya dah susut. Sementara itu kejadian malang di Tanah Runtuh di Batang Kali, saya dapat kiriman bahawa rupanya salah seorang mangsa sebut adalah wanita Melayu. Saudara, jenazah salah seorang mangsa kejadian Tanah Runtuh di tapak perkemahan Batang Kali dikebumikan di Tanah Perkuruban Islam Darul Sakinah, Kuala Lumpur malam tadi. Mangsa Nurul Azwani Kamul Zaman, berusia 31 tahun, dari kampung Gong Lapang, Semerak, Kelantan. Beliau berhijrah ke Kuala Lumpur sejak 6 tahun lalu dan bekerja. Dia cuma bekerja di kantin sekolah jenis kebangsaan Cina, Mancung. Menurut sepupunya Abdul Muhammim, ahli keluarga mengambil keputusan untuk mengebumikan jenazahnya di Kuala Lumpur, memandangkan semua keluarga terdekat tinggal di sekitar ibu negara. Mereka berhijrah daripada Kelantan, tinggal di Kuala Lumpur. Jadi bagaimanapun ahli keluarganya reda lah, saudara. Dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semerak, Wan Hassan Wan Ibrahim, mengesahkan bahawa Nurul Azwani merupakan penduduk asal kampung Gong Lapang dan kali terakhir pulang ke kampung untuk mengundi pada pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini, saudara. InsyaAllah katanya dia akan menziarahi ahli keluarga mangsa, terutamanya katanya Siti Esa Hassan, ibu kepada Nurul Azwani di Kuala Lumpur besok katanya. Jadi itu keadaannya. Dan setakat ini, saudara, sebanyak 15 daripada 24 mayat mangsa kejadian Tanah Runtuh di tapak perkemahan di Father Organic Farm telah pun diserahkan pada waris untuk diuruskan. Jadi 24 mangsa, 15, tinggal 9 orang lagi masih belum lagi mayat dituntut. Setakat petang semalam, 24 mangsa disahkan terkorban, manakala 61 orang selamat dan 9 masih hilang daripada keseluruhan 94 orang. Dan pihak polis, pihak ini penyelamat berusahalah macam-macam menggunakan anjing pengesan dan sebagainya. Usaha untuk mencari mangsa masih diteruskan, saudara. Bukan dibiarkan begitu saja, masih diteruskan. Namun begitu, bila ada hujan terpaksa dihentikan, waktu malam terpaksa dihentikan kerana bimbang masih ada lagi runtuhan kecil di kawasan tersebut. Itu, saudara, itu laporan berhubung dengan kedudukan musibah Tanah Runtuh di pusat perkelahan di Batang Kali, saudara. Baik. Dan sebagaimana saya katakan tadi, saudara, hari ini hari ke-15 bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menangani derita rakyat, saudara. Dan hari ini menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna telah pun melancarkan op terjah. Ini memang betulnya serius. Pimpinan kerajaan sudah pun, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, melaksanakan pemeriksaan berkaitan masalah bekalan dan isu harga barangan asas yang dihadapi oleh rakyat ketika ini. Dalam tempoh sebulan, mereka melakukan dipanggil operasi terjah. Menurut menterinya Datuk Sarahuddin Ayub, op terjah antara lain akan memeriksa dan memantau masalah di permis seperti di pasar awam, pasar mini, kedai runcit, gerai penjaja kecil dan kedai makan. Jadi katanya pelaksanaan op terjah ini juga untuk mengenal pasti
zon atau kawasan terjejas dengan bekalan dan juga untuk memastikan harga mengikut tahap seriusnya serta mencari punca utama isu rantaian bekalan, harga makanan serta keperluan asas. Jadi beliau berharap dengan op tersebut maka tindakan dapat dilaksanakan secepat mungkin. KPDNK juga akan mempertingkatkan keberadaan. Jadi penguasa di lokasi tumpuan pengguna terpaksa menggunakan van skuad tindakan aduan dan resolusi pengguna STAR serta kereta peronda. Artinya sekarang ni saudara, kaki tangan KPDN ni sedang menjelajah ke seluruh negara. Ini baguslah. Saya kata inilah mana artinya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar serius untuk menangani derita rakyat. Saudara, dalam keadaan begitu, ini masalahnya saudara. Kita nak menangani derita rakyat masih lagi berlaku perdebatan di media sosial. Semalam saya dah bising dah. Tak larat nak bercakap, tapi kena bercakap juga saudara. Kerana masih lagi berdebat. Kononnya erti kerajaan perpaduan itu tak betul. Saya kata apa yang tak betulnya? Perpaduan berasaskan pada padu. Bersatu padu. Jadi katanya tak boleh. Mesti kalau bila ada parti pembangkang, bukan kerajaan perpaduan. Apa benda dia orang ni? Pakar bahasa sangat ke? Bertanyalah dengan pakar-pakar dia orang bahasa. Apa maksudnya perpaduan? Kita hidup bersatu padu. Dalam kita ada perpaduan itu, of course, di parlimen ada pembangkang. Janganlah ditikaikan. Sebab itu saya dengar lah, tengok ada dua watak utama lah. Iaitu satu, sahabat saya, Peguam Bela Hanif Katiri dan juga Profesor Dr. Syam Rahayu mempertikai tentang erti kerajaan perpaduan. Kenapa dipertikaikan? Dia nak bubuh nama apa pun bubuh lah. Dia tak payahlah nak ganggu fikiran rakyat. Sebab itu malam tadi Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun bertemu dengan ahli-ahli parlimen dan ahli Dewan Rakyat. Jadi bukan hanya tentang berhubung tentang besok hari saudara, tetapi berhubung dengan persidangan parlimen dan Dewan Rakyat, Dewan Negara yang akan diadakan sepanjang mulai besok saudara. Banyak persoalan yang akan dibangkitkan. Jadi setiap ahli-ahli parlimen, sama ada ahli Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, dikendaki berperanan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Sebab itu saya katakan, saya menjelaskan bahawa kita parti yang terkecil, kita menumpang, jadi berperananlah sepatutnya. Jadi apa yang penting saudara, ini yang paling penting. Semua mereka harus berperanan. Cuma saya tengok dari segi gambar-gambar yang dikirim pada saya malah nak bertanya. Kalau saya bertanya nanti timbul cerita bukan-bukan pula kabarnya bahawa yang tak hadir malam tadi mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Tak tahulah gambar, tak ada gambar, tak nampak pun gambar beliau. Begitu juga dengan Syamuddin Tun Hussein On. Dua orang ni figura-figura yang dilihat yang tidak bersetuju dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Terpulanglah. Bagaimanapun besok saudara, kita semua menunggu dengan penuh debaran apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim memperoleh keabsahan ataupun legitimasinya sebagai Perdana Menteri. Itu paling penting. Sebab itu sekarang ni menurut ahli parlimen Tampin, Datuk Muhammad Isyam, dia kata sudahlah, tak payahlah nak memprovok ataupun mempengaruhi ahli parlimen dari Barisan Nasional yang supaya menentang sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu menurut ahli parlimen Tampin, Datuk Muhammad Isyam Muhammad Isa. Dia kata bahawa mereka telah pembulat suara dah. Sebab pilihan raya umum dah habis. Betul juga, saya bersetuju dengan ahli parlimen dia Tampin itu. Pilihan raya dah selesai. Jadi semua okey. Dah jelas, kerajaan pun dah ada. Jadi fokus sajalah yang kita harus tumpukan untuk memperbaiki ekonomi negara, memperbaiki ekonomi rakyat. Jadi tak usahlah buang masa. Jadi kalau buang masa nanti petikai itu, petikai ini, yang penting sekarang ni nak menangani derita rakyat. Jadi sebab itu beliau melontarkan pandangan itu apabila ditanya berhubung dengan kenyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Yang Berhormat Ahmad Fadzil Syari yang menyarankan mana-mana ahli parlimen Barisan Nasional yang masih punya hati dan prinsip untuk tidak berteduh di bawah kerajaan yang diketuai oleh Pakatan Harapan supaya menentang usul kerajaan di parlimen. Apa bendanya? Apa halnya?
Saya masih tak faham. Masih lagi nak salahkan kerajaan Pakatan Harapan. Presiden kamu yang tak nak. Bukan apa ni, Duli Yang Mulia tuanku tak bagi peluang. Saya mengulangi lagi. Tuanku dah panggil Tan Sri Muhyiddin, okey, kenapa tidak disarankan mewujudkan sebuah kerajaan yang lebih stabil, bergabung antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Tiba-tiba dia nak tunjuk act, kebongkakannya. Maka sebab itu tak ada jalan lain. Dan bila UMNO diminta, kita menghormati prinsip demokrasi, dan paling penting tidak mahu negara ada dalam keadaan terumbang ambing. Sebab itu sekarang ni Datuk Seri Hamidi dibelasah bagai nak agak, kerana dikatakan punca wujudnya kerajaan hari ini. Apa puncanya? Memang rakyat dah buat keputusan. Tu kadang-kadang dia orang ni tak faham. Jadi ahli politik, jadi ahli parlimen, tak tahu peranan mereka, dan mereka lupa hanya kerana bila nakkan jawatan, kerana terlalu terikut-ikut hati, sanggup melupakan tugas dan tanggungjawab pada rakyat. Saya itu keadaan saya. Tapi jangan lupa saya, malam ni saya tak tahu dah bermula belum. Malam ini Argentina bertemu dengan Perancis atau France dalam penentuan siapakah yang bakal membawa pulang Piala Dunia, yang menjadi perhatian seluruh peminat bola sepak di seluruh dunia. Banyak kawan-kawan menghubungi saya, membuat andaian. Seronok juga saya. Saya bukanlah peminat bola sepak sangat saya. Tengok seadanya. Sebab saya rasa satu bola kejar ramai-ramai. Dari dulu lagi saya tidak begitu berminat. Bukanlah pedor sangat. Walaupun waktu saya di London dulu, saya duduk di sebelah stadium Arsenal. Tengok kawan-kawan bangga nak sokong Arsenal. Waktu itu sekitar tahun 82. Pasukan Arsenal kuat. Tapi saya tak ada rasa nak terpanggil lah untuk pergi ke stadium nak tengok bola. Tak ada. Cuma saya ingat saya tengok bola ni zaman Mokhtar Dahri dengan So Chin An. Itu main di stadium Merdeka sekitar tahun 78, 79. Waktu itu adalah saya pergi. Tapi saya kata letih lah. Pertama duk tunggu lama, sakit buntut, duduk atas kait ni apa ni, bangku kayu ataupun bangku atas batu. Saudara, kadang-kadang berhujan, malah lah dia kata. Lebih baik duduk rumah, tengok kadang-kadang siaran langsung di TV, lebih relak, okey lagi. Dan sebab itu saya kurang orang kata orang Perak kata kurang pedor dengan soal pasukan bola sepak ni masa tu. Tapi bila kawan-kawan bertanya dengan saya Datuk Abdul Rahman daripada Taman Ta, dia menghubungi saya, dia kata dia menyokong bahawa pasukan Perancis, kerana dia kata Perancis boleh menang 2-0 lawan dengan Argentina. Betul, ada pula dia tulis itu sebab pasukan Perancis tu ada pemain yang beragama Islam. Saya dalam hati saya kata ini bukan soal agama ni. Sokong kita boleh sokong, tak ada masalah. Saya katakan bahawa bola sepak ini adalah kelicikan, taktikalnya, dan saya rasa pandangan saya kalau tengok dari segi perlawanan-perlawanan yang dilalui, dan saya melihat bahawa pasukan Argentina ni selalunya ia turun sebagai pasukan yang underdog. Selalunya. Dan sebab itu saya mengatakan besar kemungkinan malam ni berlaku upset. Walaupun ramai orang menyokong Perancis. Saya ingat lagi dulu satu ketika bila semua orang sokong Perancis, akhirnya tak silap saya Jerman yang menang rasanya. Tak silap saya lah. Begitu juga kali ini. Bila semua sokong Perancis, la lewa apa waktu tu. Saudara. Dan saya rasa mungkin Argentina, tapi saya tak mau mempengaruhi fikiran anda ya. Jadi saya kata, ingat saudara, bola ni bulat, boleh berlaku upset bila-bila masa. Dan saya haraplah kawan-kawan yang mendengar siaran saya ini sambil-sambil tengok bola, pertama-tama sekali jangan beremosi sampai jatuh terterap nanti kena serangan jantung, ataupun pecah pula gelas-gelas. Kalau sekarang ni ramai orang menonton bola di kedai-kedai restoran mamak, ada tayangan big screen, sorak tu sorak lah. Boleh sokong, tapi janganlah orang kata kita rasa seolah kita juga nak mainnya sampai pecah-pecah gelas. Jangan saudara. Segala-galanya sederhana saja, saudara. Jadi nampaknya itulah keadaan saudara. Demam pesta bola sepak dunia yang bakal melabuhkan tirainya malam ini.
Dia habis saja malam ni, selesailah demam Piala Dunia Bola Sepak. Dan para penyokong-penyokong dapatlah tahu result. Saudara, begitu juga dengan kita tunggu besok. Besok apabila adanya undian dilakukan di Parlimen, maka usailah. Berjaya tak berjaya tak tahu. Pulanglah keadaan. Masing-masing dah mewakili jadi dilantik sebagai ahli parlimen. Cuma mereka akan melakukan pertama sekali mengangkat sumpah dulu sebagai ahli parlimen, kemudian memilih speaker Dewan Rakyat. Sahabat saya Datuk Johari telah pun meletakkan jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Gurun di Kedah untuk membolehkan beliau dilantik sebagai speaker Dewan Rakyat. Itu peraturan parlimen. Seorang speaker yang di-Ketua Dewan Rakyat tidak boleh memegang jawatan di peringkat Dewan Undangan Negeri, ataupun di dalam Dewan Senat pun tak boleh. Itu gambarannya, saudara. Dan insya-Allah, kerana Datuk Johari beliau adalah calon daripada parti kerajaan. Silap saya rasanya bersama-sama dengan saudara Ramli, ahli Parlimen Cameron Highland, saudara. Dan dari pihak Parti Perikatan Nasional, kabarnya Datuk bekas Menteri Besar bekas menteri daripada Perlis, saudara, dan juga siapa lagi bekas juga mantan speaker Dewan Rakyat yang dulu sebelum Azhar, itu bekas hakim mahkamah Datuk Arif. Kabarnya begitulah. Dan saya lihat sekarang ni yang agak berlaku sedikit gegaran ialah di Sabah. Kerana apabila Parti Peribumi Bersatu Malaysia PBM telah pun digugurkan dan sebagai ahli badan gabungan dalam Gabungan Rakyat Sabah. Namun Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur kekal sebagai pengurusi Gabungan Rakyat Sabah. Itu disahkan oleh Timbalan Pengurusi Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili, menerusi kenyataannya hari ini, saudara. Beliau merujuk pada Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, itu Datuk Seri Dr. Ronald Kaindi, pada Sabtu lalu, bahawa beliau atau partinya tidak ada hubungan dengan perjanjian persefahaman bersama dengan Kerajaan Perpaduan yang prinsip dan matlamatnya telah ditolak oleh parti beliau. Jadi Ronald Kaindi mengatakan begitu, dan hari ini kedudukan Parti Peribumi Bersatu di Sabah tidak lagi sebahagian daripada anggota kerabat Gabungan Rakyat Sabah. Saudara, ini keadaannya sekarang ni, dan kita mengharapkan sudahlah. Sebab kerajaan hari ini tak payahlah nak dikata itu kata ini. Dulu Yang Mulia Tuanku telah pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab baginda untuk melantik sesuai dengan perlembagaan negara. Melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Terimalah apa yang dia permasalahannya. Dan besok akan berlaku undian keabsahan ataupun legitimate. Kalau tak ada, tak adalah. Tapi saya yakinlah, sekarang ni kedudukannya begitulah yang saya dapat laporan terkini. Saudara, soal menang kalah ni kata orang lah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Buat apa? Yang penting tangani kehidupan rakyat. Saudara, sebab itu saya tengok, saya ada ini masalah satu lagi ni, tentang muafakat nasional. Saya sebenarnya tak nak mengulas, sebab saya tahu keadaan bagaimana muafakat nasional diwujudkan, sebab saya adalah orang pertama yang melontarkan kenyataan bahawa muafakat nasional ini diwujudkan saat Tan Sri Anwar Musa masih lagi menjadi siswa masa itu, siswa UMNO Barisan Nasional, dan juga bersama dengan Datuk Seri Taqiyuddin, siswa PAS. Dan mereka dalam keadaan begitu, muafakat nasional yang mengundang PBM, menyertai PBM. Jadi kalau tengok keadaannya bahawa muafakat nasional telah diwujudkan sekitar tahun tersebutlah. Dan saya adalah orang pertama yang melontarkan kenapa benda itu boleh berlaku. Dan ternyata apa yang saya ramalkan ada kebenarannya, di mana Tan Sri Anwar Musa menghidupkan parti yang telah pun diregister ataupun didaftarkan melalui pendaftar pertubuhan. Dan 3 hari lepas, 4 hari lepas, minggu lepas lah, Tan Sri Anwar Musa telah pun menyenaraikan senarai pimpinan pusat muafakat nasional, selepas beliau mengatakan terdapat sekitar 10,000 orang menyertai
Perikatan Nasional. Saya senyum saja. Saya kata ya ke? Jadi kita tak mahu nak menpelak. Saya pun tak mahu nak melaporkan. Cuma yang saya lihat belum pun seminggu, tak sampai seminggu pun saja penubuhan jawatan kuasa Muafakat Nasional sudah bercempera, dah berantakan. Mula-mula sekali apabila penyanyi tersohor Datuk Jamal Abdullah yang dikatakan mengerti sebagai jawatan kuasa Muafakat Nasional, akhirnya beliau membuat pengumuman bahawa telah pun menarik diri daripada menganggoti jawatan tersebut kerana prinsipnya bertelagah dengan apa yang ada dengan Muafakat Nasional. Ya, dan selepas daripada Datuk Jamal Abdullah, tiba-tiba kelihatan pula kenyataan mantan Ketua Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar, bila dia mengatakan bahawa dia pun terkejut apabila namanya diumumkan sebagai pimpinan Jawatan Kuasa Pusat Muafakat Nasional. Sebab dia kata mungkin Tan Sri Anwar Musa tak dapat menghubungi beliau. Jadi artinya beliau tidak bersedia untuk menjadi jawatan kuasa tersebut. Artinya pelantikan tersebut adalah secara sembrono lah. Itu apabila Tan Sri Noh, kerana dia kata pelantikan beliau tidak dirujuk pun. Dia tak tahu langsung. Tahu-tahu namanya ada dalam jawatan kuasa tertinggi Muafakat Nasional dan tidak pernah ada perbincangan. Selepas itu, saudara, datang pula ini penceramah ataupun pendakwah tersohor Datuk Dr. Ridwan T. Beliau juga menghantar kiriman dalam WhatsApp-nya hari ini dengan kata-kata, jangan gunakan nama saya untuk tujuan kepentingan NGO ataupun politik. Artinya dia pun tak bersetuju. Ini keadaan saudara. Dia tidak mengetahui tentang pelantikan tersebut. Aduh, haru biru nampak gayanya. Macam manalah Tan Sri Anwar Musa, orang yang ada pengalaman sebagai Setiausaha Agung UMNO, sebagai Menteri Pusat, boleh ada. Begitu juga terbaru ni pelakon Umi Nazira. Dia turut mengikut jejak penyanyi Datuk Jamal Abdullah apabila mengumumkan pengundurannya dari Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO Muafakat Nasional. Kerana Umi menerusi perkongsian di Instagram, dia kata keputusan itu dibuatnya selepas mengambil kira kegusaran daripada peminat-peminat serta pihak-pihak berkepentingan. Jadi katanya, saya akan terus fokus dalam berkarya dalam industri seni dan juga fokus kepada keluarga saya. Jadi itu keadaan saya. Jadi pada 15 Disember lepas, artinya hari ini 3 hari lepas lah, Presiden Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa mengumumkan Umi bersama Jamal dan Datuk Seri Izlan Yusof adalah antara 30 individu yang dilantik sebagai ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional. Kelang kabut. Tak tahulah, saya tak mau lebih. Saya tak mau mengulas lebih daripada itu sebab saya tahu bagaimana, kenapa Muafakat Nasional diwujudkan. Tidak lain dan tak bukan semata-mata untuk melampiaskan untuk ini matlamat politik seseorang. Saudara, itu Muafakat Nasional di Seremban. Dah lama, dah berminggu-minggu lamanya, saudara. Iaitu Zul Amali Hussein, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Seremban, ugut kata nak keluar dan sebagainya, macam-macam lah keluar kenyataan. Akhirnya semalam dia mengumumkan bahawa dia menyertai parti PAS. Silakan, bagi kita selamat jalan Bon Voyage, saudara Zul Amali Hussein. Semoga anda mendapat apa yang anda harapkan melalui parti PAS. Bagaimanapun, semua 57 ketua pemuda cawangan di bahagian Seremban tidak berganjak. Tak ada seorang pun nak ikut dia. Artinya sekarang ni, saudara, dia keluar sendirian lah. Kerana menurut pemangku Ketua Pemuda Bahagian Seremban, Saudara Muhammad Rashidi Mustafa, dia kata seluruh pimpinan ketua-ketua cawangan dalam bahagian Seremban kekal berada di bawah UMNO dan meneruskan perjuangannya. Jadi katanya kami seramai 57 orang ketua-ketua pemuda cawangan tetap berdiri teguh di belakang kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan tetap bersamanya sehinggalah musim pemilihan akan datang. Itu keadaannya, saya. Dan saya melihat sebenarnya, saudara, saya melihat bahawa bagaimana tulisan sahabat saya, saudara Syahabuddin Husin. Dia kata bye-bye untuk Tan Sri Muhyiddin dan Haji Hadi. Kerana
MOU yang telah pun ditandatangani, persetujuan pimpinan-pimpinan parti-parti politik yang ada ahli parlimen dari parti mereka, mereka akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tadi juga saya dihubungi oleh teman-teman daripada Parti Keadilan. Bertanya, saya kata apa nak risaukan? Apa nak risaukan? Saya katakan, saya menjangkakan besok tu sebarang tujuan untuk menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menemui kegagalan. Saya yakin begitu. Sebab tidak mungkin anggota Pakatan Harapan, sebagaimana kenyataan daripada ahli parlimen dari Johor, walaupun dia tak bersetuju, tapi dia tetap akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, siapa nama ahli parlimen tu? Dia kata dia tetap akan menyokong. Jadi kalau dengan Pakatan Harapan 82, UMNO Barisan Nasional katalah 30, tetapi dengan kenyataan daripada ketua setiausaha MIC nampak gayanya pun ahli parlimen daripada MIC tak nampak pun malam tadi. Katalah daripada MIC tak ada, tapi jangan lupa dua orang ahli parlimen daripada MCA, Datuk Wee Ka Siong dan Datuk Vijay Singh, kemarin telah pun mengada kunjungan hormat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Artinya mereka telah memperakui Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu daripada MCA. Daripada UMNO yang tak hadir malam tadi, yang saya tengok dari gambar lah, saya cuba berhubung dengan pejabat, mereka pun diam, tak mau beri penjelasan. Iaitu yang tak hadir Datuk Ismail Sabri bersama dengan Hishyamuddin. Hishyamuddin semua orang tahulah bagaimana kenyataan Haji Hadi, bahawa dia kata bahawa kenapa mereka yakin bahawa mereka boleh menubuhkan kerajaan dan Tan Sri Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri, kerana Hishyamuddin menyatakan dia mempunyai surat akua bersumpah daripada 10 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Itu kenyataan Haji Hadi, bukan saya buat secara. Jadi berdasarkan kenyataan itu, artinya orang yang terlibat menggerakkan supaya ahli-ahli parlimen daripada UMNO ini menyokong Tan Sri Muhyiddin, walaupun Tan Sri Muhyiddin hanya sekadar menjadi ahli parlimen mewakili partinya yang kedua di belakang Parti Pakatan Harapan. Ialah Hishyamuddin Tun Hussein On. Kita melihat masih lagi tak selesai. Jadi nampak oleh sebab itu saya merasakan kalau itu keadaannya, besar kemungkinan tindakan disiplin boleh diambil terhadap Hishyamuddin. Cukup-cukuplah. Dan saya dipahamkan, usai saja usul undi kepercayaan ataupun keabsahan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, usai selesai saja tertubuhnya kerajaan dengan sokongan yang begitu banyak, saya menyangkakan paling kurang pun dalam 130. Paling kurang pun saya jangka kalah. Itu pun kalau tidak ada jumlah wang yang terjun. Tapi saya yakinlah takkan ahli parlimen boleh dibeli. Kalau mereka mempunyai integriti, mereka mempunyai dignity, harga diri, mereka dipilih oleh rakyat, takkan dengan mudah kali ini mereka menjual roh mereka, roh perjuangan rakyat. Sebab rakyat dah tengok kedudukan sekarang ini, suka tak suka parti pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jadi majoriti. Walaupun tidak boleh menubuhkan kerajaan dengan simple majoriti, tapi 82 kursi. Kita harus berpegang pada prinsip ini. Dan dalam keadaan begitu, saya menyangka lebih kurang dalam 130 lah paling kurang. Sebab Sabah dah jelas, Sarawak juga jelas membuat kenyataan mereka tetap bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini tak ada main kong kali kong lah sekarang ni. Dan dalam keadaan begitu, saya berkeyakinan Presiden UMNO Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi pasti akan meminta Majlis Tinggi UMNO, Biro Disiplin membincangkan tentang sekitar 5 orang ahli pimpinan, sama ada di peringkat tertinggi dan juga pimpinan di peringkat bahagian. Kalau mereka melanggar peraturan-peraturan perlembagaan parti, dan saya dia merasakan bahawa besar kemungkinan bahawa pembersihan dalam UMNO akan dilakukan sebelum hadirnya pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Memanglah kadang-kadang dalam keadaan begini banyak orang merasakan bahawa Datuk Zahid mungkin menanti lepas pilihan raya nanti. Saya rasakan tak ada keperluan untuk menanti. Bersihkan lebih baik bersih sekarang. Dah tahu, kita dah kenal siapa mereka ini, supaya parti tidak akan menghadapi masalah lagi. Dah kenal, bukan tak kenal. Biro Disiplin, peringkat bahagian, laporan-laporan daripada calon-calon. Terus sajalah. Saudara Ais Cherry boleh beli lagi ke? Saya merasakan bahawa besar kemungkinan ada. Sebab itu mereka
mempertikaikan Memorandum of Understanding ataupun perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh pimpinan parti-parti politik yang 5 orang tu. Bila mereka mempertikaikan, cuma saya kata barang apa nak pertikaikan, itu bukannya perjanjian. It is not an agreement, itu adalah memorandum, MOU. Itu memorandum persefahaman. Okey, kita bersetuju begini. Terpulanglah pada parti itu nak ambil tindakan. Kita ambil tindakan pada ahli partinya kalau mereka melanggar apa ketetapan yang ditetapkan. Yang duk bawa cerita, panggil Syam Rahayu, panggil Hanif Katiri, panggil Profesor ini, panggil Profesor ini, bercakap soal perlembagaan. Apa benda ni saya kata? Cuma saya nak bertanya lah, puak-puak di sebelah sana tu. Waktu Datuk Ismail Sabri menandatangani perjanjian, bukan persefahaman, perjanjian yang 15 perkara. Antara beliau dengan Tan Sri Muhyiddin tu boleh pula. Sedangkan perjanjian itu tidak disahkan oleh Majlis Tinggi. Tidak dibawa pun, tidak diberitahu pun pada Majlis Tinggi. Bagaimana dia kena ikut cakap begini, dia kena ikut begini, mengakui Tan Sri Muhyiddin, ahli-ahli menteri-menteri mesti dikekalkan, peguam negara mesti dikekalkan, hakim-hakim, macam-macam lah. Yang 15 perkara yang dipertikaikan. Boleh. Kenapa anda senyap? Kenapa tak ada pula pakar-pakar perundangan bercakap bagaimana kedudukan Perdana Menteri Malaysia waktu era kepimpinan Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, beliau terikat dan beliau tidak ada kebebasan sebagai Perdana Menteri. Kenapa tak dipertikaikan? Ini masalahnya, dia orang kata diktator. Diktator yang mana? Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengambil tindakan. Parti-parti itulah yang akan mengambil tindakan. Itu pun terpulang pada masalah parti sebut. Contoh macam UMNO. Kita ada 30. UMNO Barisan Nasional ada 30 ahli parlimen. Kalau mereka tak toe to the line, tak ikut kehendak apa yang disarankan oleh Presiden, maka sewajarnya boleh ambil tindakan sebab mereka sudah pun menandatangani perjanjian antara dia di tubuh badan orang yang bertanding itu dengan Presiden UMNO. Sewaktu nak adakan pilihan raya dulu. Bukan salah Anwar Ibrahim, bukan salah Syafiq Abdal, bukan salah Ajiji. Ini bukan salah Datuk Seri Hamidi. Tidak. Dalam perjanjian itu terpulanglah. Begitu juga apa yang berlaku di Sabah. Kalau ada wakil-wakil di Sabah tak nak ikut, terpulang kepada Haji sebagai pengurusi Gabungan Rakyat Sarawak atau Sabah. Begitu juga di Sarawak, terpulanglah kepada tindakan Premier Datuk Abang Johari nak ambil tindakan atau tidak. Begitu juga kepada ahli-ahli parti warisan. Kenapa dikatakan bahawa ini adalah ciri-ciri kediktatoran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Saya kata ke mana? Kenapa dikait yang bukan-bukan? Ini sekarang ni, besok kita tahulah. Baru kita tahu siapa sebenarnya. Apakah masih ada lagi di kalangan ahli-ahli parlimen itu musang berbulu ayam? Bagus juga. Dulu selama dua orang Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin sampai buat darurat, tidak mahu mengadakan undian keabsahan. Datuk Seri Ismail Sabri juga pun sama. Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim nak buat benda itu, soalnya terpulanglah. Perjanjian itu bukan hanya untuk keabsahan, banyak benda lagi yang tersembunyi di mana kita tak mahu lagi adanya wujudnya lagi scheme of thing. Cukup-cukup dah. 4 tahun rakyat merana. Orang politik, pimpinan negara tak ada langsung memikirkan soal rakyat. Yang mereka fikirkan soal jawatan. Yang mereka fikirkan soal tembuluk mereka. Rakyat terbiar. Ekonomi negara langsung seolah tidak disentuh. Saudara, keselamatan harga barang makanan seolah-olah tidak disentuh. Masing-masing sibuk memikirkan aku nak jadi Perdana Menteri, aku nak jadi menteri. Yang mana yang tak ada jawatan tu membodik Perdana Menteri. Mudah-mudahan dapat pula diangkat jadi menteri. Itu je masalahnya. Dan akhirnya rakyat terbiar. Sebab itu saya rasa lah, ini bukan kenyataan saya, saudara. Saya yakin kenapa memorandum persefahaman itu diwujudkan. Ini sebagai guidance, sebagai satu olahan, sebagai panduan kepada setiap pimpinan parti yang menyertai Gabungan Pakatan Harapan yang dipertikaikan. Ini satu hal lagi. Kerajaan perpaduan, biarlah dia nak sebut kerajaan apa pun.
Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan daripada 5 parti sebut bersetuju menamakan ini kerajaan semut merah, maka kerajaan semut merah lah. Takkan nak buka buku perlembagaan? Ada tak kerajaan semut merah? Ataupun kerajaan gajah berani mati? Ataupun kerajaan kepala batu? Terpulanglah dia nak sebut kerajaan perpaduan. Perpaduan lah. Yang nak dipertikaikan soal perpaduan. Makna perpaduan pun korang tak faham. Nak dipertikaikan. Nak jadikan isu. Lain tak ada saya. Saya yakin. Keyakinan saya lain tak adalah saudara. Melainkan apabila Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah sudah pun membuka mulut bahawa siasatan sedang dibuka, sedang dimulakan, adalah kalangan ahli-ahli parlimen, kalangan pemimpin politik yang akan terseret. Ini sudah pasti. Sebab bila beda kertas dibuka itu. Jadi dalam ketakutan itulah mereka mencipta pelbagai naratif. Lain tak ada saya. Supaya besok, lepas ini besok, bila ada tindakan SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, ini tindakan politik. Kerana mereka benci dengan saya, maka saya dituduh dalam politik. Dia akan menurut naratif yang dialami oleh UMNO dulu. UMNO jelas. Sebab Dr. Mahathir minta supaya Datuk Seri Zahid Hamidi membubarkan UMNO. Itu memang jelas. Bila dua orang ni, kepala batu ni, Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid Hamidi, tak nak. Itu mengundang kemarahan Dr. Mahathir. Tapi sekarang ni mereka nak mencipta naratif bagaimana? Sebab itu dicipta satu naratif baru bahawa kerajaan ini kerajaan undemokratik. Kerajaan yang diktator. Anwar Ibrahim akan menggunakan kuasanya. Kau nak tengoklah nanti siapa yang berkuasa sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lain tak bukan adalah melaksanakan impiannya 20 tahun dulu. Mau melihat negara ini ditadbir, tata loka, tata kelolanya telus dan tidak lagi berlaku keterisan semata-mata demi rakyat. Mereka yang tidak memikirkan soal rakyat memang benci dengan suasana begini. Tapi mereka memikirkan untuk keberuntungan diri mereka. Mereka ini lain tak ada. Rakyat kau punya hal lah. Waktu pertandingan pilihan raya nanti, bagi seorang RM300, bagi seorang RM500, aku selesai. Apa ada masalah? Rakyat dibeli, rakyat dirasuah hanya untuk melampiaskan nafsu mereka. Saudara, kita tunggu besok. InsyaAllah, saya rasa segala-galanya berjalan sebagaimana mengikut perancangan Allah. Manusia merancang, Allah juga merancang. Tapi yakinlah perancangan Allah itu mengatasi segala-galanya. Kita jumpa lagi besok. Tunggu. Saya rasa dalam pukul 11 kita dapat tahulah. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.